KPM. Didik TV KPM. Wah, banyaknya makanan. Hai, laparlah pula bila tengok makanan ni. Nak pilih yang mana ya? Yang ni lah. Nampak macam menarik. Hai, mesti sedap ni. Luqman buat apa? Cikgu. Tak, saya tengah lapar, cikgu. Lapar? Lepas tu saya tengok makanan banyak dan saya pilih yang ni. Pilih? Kenapa Luqman yang pilih yang itu? Dah tengok ke apa yang Luqman pilih? Tengok? Tengok apa, cikgu? Tengoklah. Tengok. Assalamualaikum, hai kawan-kawan. Apa khabar semua? Selamat datang ke Prasekolah bersama dengan saya, Luqman Hakim. Kawan-kawan, hari ini kita nak belajar tentang pendidikan khas, pendidikan Islam, Prasekolah bersama dengan cikgu kita yang comel dan cantik, iaitu Cikgu Nurul Adina Rashid dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Seremban Negeri Sembilan. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam, Luqman. Cikgu, apa khabar? Khabar baik, sihat. Alhamdulillah. Luqman? Alhamdulillah, saya pun sihat, cikgu. Baik, terima kasih kepada cikgu yang sudi bersama dengan kita. Dan kawan-kawan, kita juga bersama dengan jurubahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Nur Atikah Adeni dari SK Kuala Kubu Baru, Selangor. Assalamualaikum, cikgu. Cikgu, apa khabar? Okey, baik, terima kasih juga kepada Cikgu Atikah yang sudi bersama dengan kita. Okey, Cikgu Adina, hari ini kita nak belajar tentang apa ya? Sekarang, hari ini kita akan belajar dengan tajuk Jom Belajar Makan. Luqman dah makan? Sudah, cikgu. Alhamdulillah. Tapi hari ini kita akan belajar dengan lebih lanjut dalam adab makan dan minum. Okey. Tapi sebelum tu, Luqman tahu tak adab tu apa? Apa maksud adab, cikgu? Okey, adab maksudnya ialah tingkah laku yang baik dan sopan. Tingkah laku ni macam apa yang kita buat. Contoh bercakap, Luqman berjalan. Itu semua tingkah laku yang baik dan sopan. Tapi kenapa? Luqman rasa kenapa kita kena makan pun ada adab? Kenapa kalau kita nak makan kena adab? Saya ingat adab ni hanya ketika bercakap sahaja. Kenapa, cikgu? Okey, sebab bila kita makan, yang pertamanya kita nak menunjukkan rasa bersyukur. Rasa bersyukur kepada mak yang masak, ayah yang beli barang makanan dan terutamanya kepada pencipta kita, Allah yang Esa, kerana memberikan kita rezeki ketika makan dan menunjukkan rasa bersyukur. Dan yang kedua, untuk mengelakkan penyakit daripada makanan. Luqman rasa penyakit apa yang ada kaitan dengan makanan? Saya, cikgu, kalau makan makanan yang contoh kalau tak sihat, saya akan sakit perut. Betul ke, cikgu? Bagus, Luqman. Kita boleh dapat sakit perut sebab memakan makanan yang salah dan tidak berkhasiat. Dan sekiranya kita tidak cuci tangan dengan betul, kita boleh dapat penyakit taun yang akan menyebabkan kita sakit perut sehingga boleh cerit-berit dan muntah-muntah. Dan yang paling penting, adab ini perlu diamalkan supaya dapat menjadikan kita manusia yang berakhlak mulia. Ya, betul. Okey, cikgu, seterusnya apa lagi yang akan kita belajar? Okey, lepas ni kita akan belajar apakah adab yang perlu kita amalkan semasa makan dan minum, dan kita akan berlakon macam mana nak mengamalkan adab di meja makan. Jadi kita nak tahu bagaimana adab di meja makan. Jadi, cikgu,
ketika kita di meja makan, kita kena beradab. Betul. Baik, jadi kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Prasekolah. Cawan, itu jalanku, ingin tinggal. Didik TV KPM. Okey kawan-kawan, siapa di sini suka makan dan minum? Sila angkat tangan. Okey, semua orang mesti suka makan dan minum. Tapi kawan-kawan, sebelum tu kita kena tahu apakah adab makan dan minum. Semua orang nak tahu kan? Jom kita belajar dengan cikgu kita. Okey cikgu, apakah adab makan dan adab minum? Memandangkan Lokman pun suka makan dan murid-murid di rumah pun suka makan, kita kena belajar apakah adab untuk makan dan minum supaya kita menjadi manusia yang berakhlak mulia. Ya, betul. Silakan cikgu. Alright. Cikgu boleh tekan bawah. Okey. Okay, dalam tajuk adab makan dan minum, yang pertamanya ialah mendapatkan makanan yang baik dan halal. Ini adalah contoh makanan yang baik. Yang pertama, makanan sebaiknya kita mendapatkan makanan yang halal. Okey, yang kedua, kita boleh juga makan makanan dari pelbagai sumber dengan protein, sayur-sayuran. Dan kalau kita lihat dekat situ ada piramid makanan. Okey, jadi dengan makan makanan yang mengikut piramid makanan, kita akan mendapatkan makanan yang seimbang dan menjadi manusia yang lebih sihat. Betul. Dan sekiranya kita memakan makanan yang dipaketkan, kita kena lihat tarikh luput dalam paket makanan. Macam saya tadilah cikgu kan? Okay, macam Luqman tadi. Seterusnya? Seterusnya, makanan yang tidak baik untuk dimakan. Yang pertamanya, makanan yang dah tercemar. Kalau lihat dekat situ, ada semut, ada lalat dan rupa makanan pun tak cantik. Jadi tidak selamat untuk kita makan dan akan menyebabkan apa tadi Luqman? Sakit perut, cikgu. Bagus. Lepas tu kita ada pula makanan yang dan dalam pinggan tu, yang dalam bentuk makanan segera, makanan yang diproses. Okey, dalam makanan dalam pinggan tu kita akan nampak memang sedap tetapi tidak baik untuk badan kita. Apatah lagi kita akan belajar supaya badan kita kena sihat dan tak lesu. Ya, betul. Baru semangat belajar. Baru semangat nak belajar. Okay, lepas tu makanan karbohidrat dan jus bergula tinggi. Sangat tak sihat. Bukan saja untuk gigi tapi untuk badan kita akan lesu, susah nak belajar. Ya, betul. Jadi kita kena makan makanan yang sihat dan bersih. Bagus. Baik cikgu, seterusnya? Seterusnya mencuci tangan dengan bersih. Okey, yang pertama kita tengok dekat sini, ini adalah cara mencuci tangan dengan bersih. Yang paling penting bukan sahaja untuk makan, tetapi dengan mencuci tangan kita dapat mencegah diri kita daripada penyakit tangan, kaki, kuku dan kulit. Mulut, okey. Okay. Maaf cikgu. Tak apa, nama pun belajar. Yeah. So bila kita rajin mencuci tangan, penyakit tangan, kaki, kuku dan mulut dan penyakit taun juga dapat kita elakkan sebab kita mengamalkan kebersihan. Betul. Bila mengamalkan kebersihan, insya-Allah kita pun akan sihat. Ya. Yeah. Okey. Lepas tu duduk dengan betul. Okey, ini contoh gambar. Kita boleh nampak murid yang pertama, murid lelaki ni duduk dengan betul di atas kerusi. Okey, tangannya menuduh makanan membawa ke mulut supaya makanan tu dapat turun ke perut dengan baik. Okey, tengok juga gambar yang kedua, murid pun membawa sudu ke mulut. Okey. Okay, lepas tu yang paling penting kita sebagai umat Islam kenalah membaca doa. Okey, baik. Jadi kita kena basuh tangan, baca doa, barulah makanan yang kita makan, makanan yang sihat dan berkat. Okey cikgu, seterusnya saya nak minta Luqman lah untuk baca doa. Boleh cikgu. Okey, jom kawan-kawan ikut saya, kita baca doa makan. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Amin. Okey. Dengan maksudnya, ya Allah, berkatilah kami dalam rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami dan peliharalah kami daripada seksa api neraka. Okey, seterusnya dengan menghidangkan makanan yang baik. Ini adalah contoh pinggan kita makan dekat prasekolah. So, adanya cikgu yang akan bantu murid-murid untuk makan dengan baik di atas meja. Okey, sekarang Lokman dah tahu kan ada 5, salah. Ada berapa langkah? Ada 4 langkah cikgu. Tambah 1, 5. 5 langkah, okey. So, kita akan buat pameran dalam kelas. Okey. Boleh tak Lokman tolong saya untuk siapkan pameran adab makan dan minum ni? Boleh cikgu, jom kawan-kawan bantu saya juga. Okey cikgu. Yang pertama. Okey. Cikgu dah siapkan tajuknya. Okey, saya tunjuk boleh cikgu? Boleh. Okey, ini yang sudah kita siapkan. Adab makan dan minum. Okey. Seterusnya saya lengkapkan yang kedua cikgu. Boleh. Okey, baik kawan-kawan, jom bantu saya. Kita lihat di sini membaca doa. Okey. Jadi saya lekatkan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey cikgu. Yang kedua membaca doa. Betul cikgu? Betul. Okey. Yang ketiga kawan-kawan, iaitu makanan yang baik dan halal. Saya lekatkan terlebih dahulu. Okey. Dan saya tunjukkan kepada kawan-kawan. Lokman rasalah gambar tu ada gambar tentang apa ya? Betul lah cikgu. Saya nampak ada gambar. Itu tentang apa cikgu? Okey, kalau kita tengok dekat sini, cuba Lokman pusingkan dekat kawan-kawan. Okey, gambar yang dekat atas ni adalah gambar isyarat untuk membantu murid ketidakupayaan pendengaran. Okey. Kawan-kawan Lokman yang guna bahasa isyarat tu, bolehlah tengok perkataan dengan berpandukan gambar. So, dapat membantu murid untuk belajar dengan bahasa isyarat. Ya. Tapi yang titik dekat bawah tu, Lokman tahu ke? Bila saya pegang, saya rasa macam ada timbul-timbul lah cikgu. Nama timbul ni ialah titik braille. So, bagi murid yang masalah penglihatan yang menggunakan titik braille untuk membaca, jadi mereka boleh gunakan bahan ini di dalam kelas. So, jadi pameran tu boleh guna untuk semua kawan-kawan Lokman. Okey, jadi ini titik braille cikgu ya. Baik, jadi bila saya pegang betul lah ada rasa timbul-timbul. Jadi ini membolehkan kawan-kawan kita yang lain untuk sama-sama belajar dengan kita. Okey cikgu, boleh saya teruskan yang seterusnya? Boleh. Baik, kita ambil gambar yang seterusnya. Saya tampalkan di sini dan saya tunjukkan kepada kawan-kawan. Duduk dengan betul. Okey, jadi kawan-kawan boleh tengok tulisan, gambar dan juga titik-titik yang timbul ini di bawah. Okey. Baik, saya teruskan cikgu. Boleh. Gambar yang seterusnya, terima kasih cikgu. Saya lekatkan seperti biasa. Okey, dan kemudian saya tunjukkan kepada kawan-kawan menghidangkan makanan yang baik. Okey. Baik. Seterusnya cikgu, yang terakhir saya tampalkan gambarnya. Okey, di sini mencuci tangan dengan bersih. Jadi cikgu cukup kelima-lima adab yang perlu kita lakukan sebelum makan. Betul ke cikgu? Betul. Okey. Nanti kita akan gabungkan supaya menjadi satu pameran yang berantai yang kita boleh tampal dalam kelas. Okey, betul. Jadi bila kita dah tampal, maka kita boleh lihat dan kemudian kita boleh lakukan sebelum makan. Betul. Disebabkan Lokman telah membantu cikgu dan menyatakan kelima-lima adab ketika makan dan minum, Lokman sangat layaklah untuk mendapat pin kepandaian. Wah, terima kasih cikgu. Jadi saya pun hadiahkan pin ini untuk kita semua yang telah menjawab dengan jawapan yang betul. Sekarang cikgu, saya nak minta izin berehat seketika boleh? Boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Prasekolah.
Didik TV KPM. Aduh cikgu, saya dah lapar lah cikgu. Kursi dah ada, meja dah ada, tapi makanan tak ada lagi. Macam mana cikgu? Tapi nak makan, Luqman pun kena beradab kan? Ya, macam mana adabnya cikgu? Mari kita belajar. Okey, silakan cikgu. Adab di meja makan. Yang pertama, bersedia membantu. Okey. Sebabkan kalau kita dekat sekolah, ada cikgu yang akan menghidangkan makan, betul? Betul cikgu. Jadi Luqman nak kena buat apa? Kena bersedia membantu. Bersedia membantu cikgu. Okey, Baik. Jadi saya ambilkan makanan, minuman dan juga pinggan cikgu. Ya, betul Luqman. Okey. Yang pertama kita kena membantu. Membantu Jadi, guru. okey. Kalau di rumah, murid-murid boleh membantu ibu bapa dengan mengangkat makanan dan piring-piring macam ni supaya lebih mudah untuk kerja-kerja ibu. Ya, betul. Okey cikgu, yang pertama sudah selesai. Yang kedua, menarik kerusi dan duduk. okey, kita dah ada kerusi. Jadi cikgu, kita kena menarik dan duduk. Dan duduk. Okey. Sudah cikgu? Okey, lepas tu membaca doa. Okey, jom kawan-kawan. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Okey, lepas tu barulah kita mengambil makanan yang berhampiran. Okey, jadi di hadapan saya ada makanan. Saya ambil yang paling dekat. Okey. Baik, saya ambil satu senduk. Sekejap cikgu, kita keluarkan pinggan terlebih dahulu. Okey. Baik cikgu, saya sudah selesai. Okey. Lepas tu bolehlah makan dan berbual secara tenang. Okey. Jadi bila dah ada makanan, kita boleh sembanglah cikgu ya. Dengan kawan-kawan, dengan mak ataupun ayah kita. Dan ketika berbual dengan kawan, kita boleh tanya apa makanan kegemaran. Tadi belajar, ingat ke tak? Betul. Kalau ada kakak, kita boleh tanya, tadi kakak kat sekolah belajar apa? Bersedia supaya kita nanti berada di zaman kakak, kita dah senang. Betul cikgu. Betul. Okey, lepas tu kita boleh bangun dan menolak kerusi. Okey. Kita bangun dan menolak kerusi semula. Betul kan cikgu? Betul. Okey, lepas tu mengangkat pinggan dan cawan. Okey, selesai kita makan dan kita angkat semula pinggan yang telah digunakan tadi. Okey cikgu. Seterusnya? Okey, seterusnya kalau ada kesempatan, Luqman atau murid-murid di rumah boleh membantu ibu untuk mencuci pinggan. Dan tapi kalau dekat sekolah, cukuplah sekadar kita letak di dapur sahaja. Ya, betul. Sebab kadang-kadang kan cikgu, ramai di antara kita semua terlupa nak letakkan semula pinggan dan cawan setelah digunakan. Betul. Dengan kita sebagai anak menolong ibu di rumah, bukankah lebih baik? Dan yang paling penting, ibu pun akan rasa gembira. Ya, betul. Yalah, ibu dah penat memasak. Betul. Kemudian kalau kita tolong ibu mestilah lagi seronok kan cikgu? Betul. Tapi cikgu, kalau contoh kita tak kemaskan ataupun tadi ada adab-adab kena baca doa tapi kita tak baca. Apa kesannya cikgu? Okey, yang pertama, bila kita terlupa membaca doa, ada doa yang boleh kita bacakan. Kesannya supaya lepas ni kita kena ingat dengannya kita mengamalkan adab makan dan minum menjadikan kita manusia yang lebih baik. Dengan kita berazam hari ni kita lupa makan tengah hari ni, kita lupa baca doa makan. Tapi untuk makan malam, kita kena ingat, kita kena baca doa sebab itu membuka rezeki. Ya, betul. Dan cikgu, kadang-kadang saya tengok murid-murid bila duduk makan bersama kan, mereka bersembang tapi bersembang memburukkan kawan, mengutuk kawan-kawan. Jadi, boleh ke cikgu? Sebenarnya, bila kita memburukkan kawan-kawan ni, yang pertama, kawan-kawan mesti akan menilai kita. Kenapa cakap buruk tentang kawan? Betul. Yang kedua,
nama kita lah tak baik. Nama Luqman. Luqman tu suka kata buruk kawan lah. Ya. Nanti nama Luqman pun dah buruk. Betul. Contoh macam kita ada kawan bernama Najman. Kalau kita kutuk Najman, Najman tak suka dan kita pun tak suka kalau kawan kita bernama Najman kutuk kita. Betul tak cikgu? Betul. Kesian Najman. Betul. Jadi hari ini cikgu, bila kita dah buat adab-adab tersebut, kita angkat hidangan, kita baca doa, kita bersembang dengan kawan dalam keadaan tenang. Jadi apakah kelebihan-kelebihan yang kita akan dapat cikgu? Yang pertamanya, dengan kita mengamalkan adab makan dan minum, kita telah menunjukkan rasa bersyukur kepada Yang Pencipta kita, Allah SWT, kerana menjadi insan yang baik. Bukan sahaja menjadi anak yang baik kepada kedua ibu bapa, murid yang baik kepada guru-guru, kerana kita mengamalkan perkara yang baik dalam kehidupan. Yang kedua, kita telah menunjukkan rasa berterima kasih. Apatah lagi yang paling penting, dapat mengelakkan penyakit. Ya, betul. Kita hari ini makan, kita nak sihat, kita nak ada kudrat, barulah kita belajar dengan semangat. Tapi kalau kita dah makan dengan makanan yang tak sihat kan cikgu kan? Ya. Kemudian kita tak baca doa, kita tak jaga adab, takut-takut makanan itu tidak menyihatkan kita. Betul. Okey cikgu, jadi itulah tentang adab-adab ketika makan dan juga minum yang kawan-kawan di rumah boleh buat supaya, bak kata cikgu tadi, makanan kita sihat dan berkat. Okey cikgu, jadi untuk akhir segmen ini kita nak tahu tentang apakah rumusan ringkas sebagai penutup segmen kita ini cikgu. Okey, rumusan yang pertama kita boleh buat, adab makan dan minum perlu sentiasa diamalkan, bukan sahaja di meja makan tetapi di tempat-tempat lain juga selagi kita makan. Dan yang kedua tadi, Luqman telah mendapat pin kepandaian. Betul cikgu? Okey, pin kepandaian tu disebabkan Luqman dapat menyenaraikan apakah adab-adab ketika makan dan minum. Dan yang ketiga, Luqman dapat lakonkan apakah adab di meja makan dengan baik. Ya, jadi kawan-kawan kalau dah belajar, jangan lupa kita amalkan. Okey cikgu, bagaimana murid-murid kita nak mendapatkan bahan rujukan pembelajaran? Murid-murid di rumah juga boleh mendapatkan bahan rujukan di Pelantar Delima KPM. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Adina kita dan juga juru bahasa isyarat kita, Cikgu Atika, yang sudi bersama dengan kita hari ini. Dan kepada kawan-kawan, saya doakan anda semua berjaya dunia dan akhirat. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.